Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan yang ada pada malam ini, seperti mana ustaz-ustaz yang lain, saya juga ingin berkongsi sebaik saja selepas kita melaksanakan ibadat puasa dan segala jenis ibadat di sepanjang bulan Ramadan yang padanya Allah Ta'ala berikan keberkatan dan limpahan rahmat yang begitu luas. Maka sayugia kita melihat adakah amalan-amalan kita yang telah kita laksanakan sepanjang tatkala Allah kurniakan kepada kita berada di dalam bulan Ramadan, adakah telah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adakah telah diambil kira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah pastilah itu merupakan rahsia-rahsia yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun begitu, di sana para ulama ada menyusun beberapa kriteria ataupun beberapa alamat yang menunjukkan bahawa amalan-amalan yang telah kita laksanakan itu memberikan tanda-tanda bahawa amalan-amalan itu, ketaatan-ketaatan itu telah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada hakikatnya dia merupakan satu rahsia yang tidak akan kita ketahui hakikat sebenarnya melainkan tatkala kita berdepan dan menghadap bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang. Begitu juga kalau kita lihat apa yang ada dalam diri kita, segala jenis bentuk nikmat yang kita namakan dia sebagai nikmat, yang hakikatnya sebenarnya yang dikatakan nikmat itu ialah sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, yang kita namakan dia sebagai nikmat, lalu dia berguna selepas daripada kematian kita, barulah itu dinamakan nikmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat memandang, bercakap, bertutur, memegang, melepas, melangkah, mendengar, berfikir, berperasaan. Semua sekali itu adalah merupakan nikmat-nikmat yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Namun begitu, adakah dia satu nikmat? Kerana sekiranya nikmat-nikmat ini kita gunakan pada tempat yang baik, selepas daripada kematian kita, nikmat itu akan memberi manfaat kepada kita. Namun begitu, sekiranya selepas daripada kematian nikmat-nikmat itu tidak memberikan pulangan yang baik pada kita, bahkan dia adalah merupakan nikmah, kecelakaan kepada kita, maka hakikatnya nikmat yang sedang kita namakan ini, hakikatnya dia bukanlah nikmat, dia adalah merupakan nikmah yang bolehlah saya sifatkan dia termasuk daripada al-istidraj, sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita kebaikan yang kita sangkakan dia adalah kebaikan, rupa-rupanya dia adalah malapetaka kita yang akan kita hadapi selepas daripada kematian kita. Kita lihat satu persatu dengan masa yang agak terbatas beberapa pandangan ulama mengenai sesuatu amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ada padanya alamatul maqbulin. Ada di sana tanda-tanda, alamat-alamat amalan-amalan yang telah kita laksanakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, adamur ruju' ila dzambi ba'da ta'ah. Yang pertama di antara tanda sesuatu amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang itu apabila dia telah melaksanakan ketaatan, maka tidak sekali-kali dia akan kembali balik melakukan dosa. Tatkala dia telah melakukan amal-amal yang soleh,
tanda-tanda amalan itu diterima oleh Allah, tanda-tanda amalan itu diberkati oleh Allah, maka dia tidak akan kembali balik melakukan dosa-dosa yang lampau. Pun begitu, terkadang-kadang kita masih lagi melakukan dosa-dosa yang lampau. Namun begitu, jauh di sudut hati kita merasai kekesalan, lantaran mudah untuk kita menyesal dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna ar-ruju' ila adh-dhanbi 'alamatun maqad wa khasran. Tatkala seseorang yang membuat taat kepada Allah, selepas dia melakukan ketaatan kepada Allah dan dia kembali balik melakukan dosa, kata para ulama, dia adalah merupakan alamatu khasran. Dia adalah merupakan alamat-alamat amalan kita tadi itu rugi dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, tanda-tanda bahawa amalan kita telah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memandangkan telah kita lalui sepanjang bulan Ramadan tempoh hari. Kata para ulama, wa al-wajalu min adami qubulil amal, iaitu dia sentiasa akan merasa bimbang sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima amalan dia. Sentiasa hatinya gelisah, sentiasa hatinya tidak tenteram. Tidak tenteram bukan bermakna tidak tenang. Tidak tenteram maksudnya dia rasa takut. Kalau sesempurna ibadat yang dia buat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, di sana ada riwayat yang menyatakan bahawa daripada kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, selepas melalui ibadat berpuasa, ibadat-ibadat yang lain di dalam bulan Ramadan, mereka terus merasa gelisah dengan sentiasa berdoa kepada Allah supaya setiap amalan yang dibuat di dalam bulan Ramadan, daripada sebesar-besarnya sehinggalah sekecil-kecilnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pengharapan itu berpanjangan, kata para ulama, sehingga 6 bulan, walaupun telah berlalunya Ramadan sekian lama. Oleh kerana itu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada kalangan para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in, apabila dibandingkan dengan kita, sudah pastilah sesempurna pada sudut pelaksanaan sesuatu ibadat, keikhlasan, kekhusyukan, tawaduk di dalam setiap amalan mereka jauh lebih berbanding dengan kita. Pun begitu, di kalangan para sahabat tidak senang duduk, tidak berpuas hati, hatinya sentiasa gelisah, kekhawatiran kalau di tengah-tengah kehebatan Ramadan yang disediakan padanya keampunan, dia tidak merasai dan dia tidak memperolehinya. Oleh kerana itu, menjadi suatu muhasabah kepada kita untuk terus berdoa, dan mudahan setiap amalan yang kita buat di sepanjang bulan Ramadan tempoh hari, daripada sekecil-kecil ibadah sehinggalah sebesar-besar ibadah, moga-moga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana hakikatnya ibadat-ibadat kita tadi itu Allah Ta'ala tidak perlu. Ibadat yang kita buat sepanjang bulan Ramadan, hakikatnya Allah Ta'ala langsung tidak berhajat kepada itu. Itu sebab di kalangan para sahabat, dia khawatir, dia takut, kalau Allah yang sememangnya tidak berhajat dan tidak berkehendak dan tidak mengambil manfaat daripada usaha kerja daripada kalangan makhluknya, dikhawatiri tidak menerima.
Oleh kerana itu, kalau kita lihat di sana ada Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Suratu Al-Luqman ayat yang ke-12. Allah Ta'ala menyatakan barang sesiapa yang bersyukur, dia bersyukur dengan cara memperhebatkan ketaatan dia kepada Allah, maka sesungguhnya dia sedang memberikan kebaikan kepada diri dia sendiri. Maksudnya kehebatan pada sudut ibadat kita, tangisan kita, kesungguhan kita di malam hari bermunajat kepada Allah tidak langsung memberi manfaat kepada Allah. Yang memberi manfaat adalah kepada diri kita sendiri. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang sesiapa yang bersyukur, hakikat sebenarnya dia sedang mensyukuri ke atas diri dia sendiri. Pepatah yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhahu, tatkala dia menolong seorang ibu yang tua mengangkat barang, lalu orang memuji dia. Orang memuji dia lantaran dia adalah merupakan menantu kepada Rasulullah dan dia membantu makcik tadi. Lalu orang memuji dia kerana dia membantu makcik tadi. Lalu dia menyatakan bahawa dalam hidup aku sebenarnya aku tidak pernah berbuat baik pada orang. Hakikat sebenarnya aku berbuat baik pada diri aku sendiri. Tatkala aku mengangkat barang membantu makcik tadi, makcik tadi tidak mendapat pahala. Yang mendapat pahala adalah aku. Maksudnya dia berbuat kebaikan, kebaikan itu hakikatnya kembali balik kepada dia. Walaupun pada zahir dilihat kita semacam membantu orang, tetapi pada hakikatnya kita sedang membantu diri kita sendiri. Dan sekiranya kamu kufur kepada Allah, kalau kamu bersyukur, maknanya kamu membantu diri kamu sendiri. Dan tatkala kamu kufur kepada Allah, Allah mengingatkan, fa innallaha ghaniyyun hamid. Tatkala seluruh manusia tidak beriman kepada Allah, Allah tetap ghaniyyun, maha kaya. Allah maha dipuji. Dalam suratul Luqman. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, diceritakan bagaimana suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha, tatkala turunnya ayat suratul Mu'minun, wallazina yu'thuna ma ataw wa qalbahum wajilah. Ayat ini diturunkan bagaimana melihat daripada kalangan para sahabat. Mereka itu ketika mana meminta kepada Allah, permintaannya itu dalam bentuk hati yang amat gemetar. Maknanya bersungguh-sungguh minta kepada Allah. Sehingga tatkala Aisyah radhiyallahu anha menyaksikan, menyatakan bahawa, ya Rasulullah, adakah orang yang sedang berdoa itu, yang sungguh-sungguh berdoa itu, allazina yashrabuna al-khamra wa yasriqun, adakah mereka itu orang yang berdoa selepas mereka meminum arak, ataupun selepas mereka melakukan mencuri, ataupun mereka selepas melakukan maksiat? Maknanya dia berdoa sungguh-sungguh kepada Allah, seolah-olah dia telah melakukan satu maksiat yang paling besar. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala la ya ibnatu Siddiq, wahai anak perempuan Abu Bakar Siddiq, tidak, mereka itu meletakkan pengharapan yang sebegitu bukan disebabkan kerana mendahului perbuatan itu adalah maksiat,
Mereka itu, kata Nabi SAW, walakinnahumul ladzi yasumun. Mereka itu puasa. Sebaik-baik puasa dipersembahkan kepada Allah. Wa yusallun, dan mereka itu sembahyang, dan sesempurna sembahyang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatasaddaqun, dan mereka itu adalah orang yang bersedekah dengan sesempurna sedekah. Namun begitu, wahum yakhafuna alla yaqbalu minhum. Namun begitu, mereka amat takut kalau apa yang telah dilakukan itu yang dipandang pada sudutnya sempurna, Allah tidak menerimanya. Ulaika allazina yusari'una fil khairat. Mereka itu, kata Nabi, adalah golongan orang-orang yang sentiasa berlumba dan bersungguh-sungguh dalam berbuat sesuatu kebaikan. Dia dah buat kebaikan, hatinya tidak ditinggalkan begitu tenang. Dia dah buat kebaikan, disusuli dengan pengharapan yang sungguh-sungguh supaya kebaikan-kebaikan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah merupakan tanda-tanda sesuatu amalan kebaikan yang telah kita laksanakan, telah kita tunaikan, telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, at-taufiq ila a'mali salihatu ba'daha. Yang ketiga, tanda-tanda sesuatu ketaatan, sesuatu amalan soleh itu, ay yuwaffiqallahu li ta'ati ba'dahu, ialah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan padanya untuk berbuat ketaatan selepas itu. Selepas kita buat sesuatu kebaikan, maka bercambah kebaikan-kebaikan yang lain yang bolehlah kita sifatkan sesuatu kebaikan yang kita buat lalu mencambahkan kebaikan-kebaikan yang lain, menunjukkan bahawa kebaikan yang kita buat itu telah diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, di antara tanda-tanda amalan kebaikan yang telah kita laksanakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya al-istisghar al-amal wa adamu ta'ajjubi wal ghururu bih. Yang keempat, iaitu merasakan bahawa amalan yang telah dia laksanakan itu hanyalah sekelumit sahaja, terlalu sedikit. Walaupun tahajudnya selengkapnya, walaupun pembacaannya sesempurnanya, tetapi dia tetap merasakan bahawa amalan yang dilihat oleh orang itu suatu yang hebat. Dia tetap merasakan bahawa dia masih lagi beramal yang amat sedikit. Kemudian dia tidak merasa ujub. Tuan-tuan, kalau nak berujub, berujublah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berujub pada diri sendiri. Apa maksud dia? Kalau kita nak berujub, maka hendaklah kita berujub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita melaksanakan sesuatu ketaatan, sembahyang kita banyak, jangan kita selitkan dalam diri kita, aku ni seorang yang hebat. Walaupun umur aku dah menjangkau 80 tahun, tapi aku orang yang masih lagi istiqamah berada di masjid. Berbanding dengan ada orang baru umur dia 18 tahun, langsung tidak pergi ke masjid. Maka ungkapan-ungkapan ini dia berbisik di dalam hati. Itulah yang dinamakan ujub. Tatkala dia keluar daripada mulut, itu namanya riak. Bahkan terkadang-kadang keluar daripada mulut merendahkan orang lain, itu namanya takabur. Oleh kerana itu, tanda-tanda sesuatu amalan itu Allah Subhanahu wa ta'ala terima, maka tidak ada padanya perasaan ujub. Kalau dia nak ujub, dia berujub terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha hebatnya Allah.
Maha hebatnya Allah yang memberikan kekuatan kepada aku sehingga aku boleh melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hebat adalah Allah. Itu ujub. Kita takjub dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima iaitu hubbut ta'ah wa karahal ma'siyata. Yang kelima, alamat amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mencintai perkara-perkara kebaikan. Kita mencintai perkara-perkara yang dikategorikan sebagai taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ay yuhabbiballaha fi qalbika ta'ah. Allah taala campakkan di dalam hati kita perasaan suka kepada kebaikan, suka untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Maka itu tanda-tanda amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan secara automatik dia akan membenci pada perkara-perkara maksiat. Perkara-perkara maksiat secara automatik hatinya tidak akan tenang. Hatinya tidak akan merasa tenang apabila dia melakukan maksiat ataupun dia melihat maksiat. Wa min alamatil qabul an takrahu al ma'siyata wal qarbu minha wa tad'u Allah an tab'adaka anha qailan Allahumma habbib ilayya al iman وزينه في قلبي وكرهه إلي الكفر والفسوق والعصيان واجعلني من الراشدين. Di antara doa yang diajar iaitu, ya Allah, Engkau kurniakan kepada aku kecintaan dalam perkara-perkara keimanan, dan Kau hias hatiku ini dengan keimanan, dan Kau campakkan ke dalam hatiku ini perasaan benci kepada kekufuran, kemaksiatan, fusuk, dan sentiasakanlah ya Allah, jadikan aku ini orang yang sentiasa mendapat petunjuk daripadamu. Itu di antara doa. Doa supaya kita sentiasa dianugerahkan oleh Allah perasaan cinta kepada ketaatan dan benci kepada kemaksiatan. Manakala yang keenam, raja'u wa kathratu du'a. Yang keenam, tanda-tanda alamat amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ialah ar-raja, sentiasa berharap kepada Allah. Itu sebab para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebesar-besar pengharapan kita kepada Allah bukanlah pahala, tetapi sebesar-besar pengharapan kita kepada Allah tatkala Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, dan dengan rahmatnya itu maka Allah menerima segala amalan kita. Itu sebab saya membiasakan mukadimah saya berkongsi maklumat mengenai sebesar-besar rahmat ialah tatkala Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Innal khawfa min Allah la yakfi idh la budda min nazirihi wa huwa ar-raja. Jadi takut kepada Allah dia tidak terhenti dengan takut, dia mesti ada perasaan raja, iaitu pengharapan. Pengharapan. Bukankah di sana firman Allah Subhanahu wa taala, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah taala menyatakan tatajafa junubuhum, sifat orang yang soleh, sifat orang yang beriman kepada Allah,
mereka itu akan meninggalkan tempat-tempat pembaringan. Tatajafa makna dia merenggangkan tubuh badan dia daripada tempat pembaringan, dengan bermaksud dia meninggalkan tempat tidur, lalu dia mendirikan solat menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selepas daripada dia melakukan ibadat, orang kata tenang, tapi sebenarnya selepas daripada melakukan ibadat, ketenangan tadi itu diperolehi dengan rasa takut dia kepada Allah. Kerana orang yang takut kepada Allah, itulah hakikatnya orang yang senang. Ramai di kalangan kita memahami yang dimaksudkan tenang itu tenang seperti mana seolah-olah kita tidak ada masalah, lalu kita menamakan itu adalah tenang. Tetapi tenang yang sebenarnya ialah tatkala dalam jiwa kita ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana jiwa yang takut kepada Allah, dia akan melahirkan satu sifat tama'ah. Itu sebab ayat itu menyatakan tatajafa junubuhum anil madaji' yad'u khawfa. Mereka itu lepas daripada berbuat sesuatu kebaikan, mereka akan berdoa kepada Allah dalam perasaan yang takut. Kemudian timbul daripada sifat takut itu tama'. Dalam bahasa Melayu pun dah dinamakan tamak. Tamak diambil daripada perkataan bahasa Arab tama'ah. Tama'ah ni maksudnya apa? Tamak ni maksudnya semua dia nak ambil. Artinya bila ada perasaan takut, selepas daripada dia berbuat sesuatu kebaikan, akan melahirkan sifat tamak kepada kebaikan. Pantang ada ruang boleh dibuat padanya kebaikan, maka disitulah adanya dia. Pantang melihat ada ruang-ruang untuk dilaksanakan solat, maka disitulah dia akan berbuat. Pantang mendengar apa jua jenis permintaan manusia untuk diberikan bantuan, maka di situ adanya dia. Pasal apa tuan-tuan? Pasal ibadat dia tadi telah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah Ta'ala kurniakan kepada dia rasa takut. Bila ada rasa takut, maka akan menghasilkan sifat tamak, dengan makna yang tamak yang baik, iaitu tidak melepaskan peluang untuk berada pada posisi berbuat kebaikan. Manakala yang ketujuh, at-taysir li-ta'ah wal-ib'adu 'anil ma'siyati. Yang ketujuh ialah tanda-tanda seseorang itu amalan dia diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia dipermudahkan untuk berbuat ketaatan, dan dia akan dijauhkan daripada berbuat maksiat. Apa bukti dia? Di sana ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suratul Lail ayat 4 sehingga ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang sesiapa yang mereka itu memberi, bersedekah, infak, berbuat kebaikan, kemudian wattaqa, dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup dengan itu, wasaddaqa bil husna, dan dia beriman sungguh-sungguh dengan syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Dia memberi dengan perasaan takwa kepada Allah. Kemudian daripada itu dia membenarkan janji-janji Allah.
bagi orang yang mengeluarkan harta, Allah Ta'ala akan memberi padanya kebaikan. Apakah kebaikan itu? Di antaranya ialah Al-Husna, dinamakan sebagai syurga. Kemudian Allah Ta'ala sambung, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan memudahkan baginya untuk berbuat sesuatu kebaikan yang lain. Bahkan ada juga riwayat menyatakan sebaik-baik sedekah walaupun sedikit ialah sewaktu dalam jiwa kita ada perasaan kedekut. Di tengah-tengah kita kedekut, kita keluarkan, maka itulah sedekah yang paling baik. Jadi oleh kerana itu, kata para ulama, orang yang memberi infak ni tuan-tuan dinamakan sebagai sedekah. Sebenarnya orang yang memberi infak itu maksudnya ialah orang yang memberi infak. Maksud memberi itulah infak. Dia bukan sedekah. Sedekah itu tak ada kait mengait pun dengan perbuatan kita memberi. Sedekah dia tidak ada kait mengait makna dia dengan yang memberi. Yang dikatakan memberi itu a'ta, yang dinamakan memberi itu anfaqa. Sedekah maksudnya jujur, benar. Tapi sedekah itu diguna pakai bagi orang yang mengeluarkan harta. Kerana tak kala kita mengeluarkan harta itu kita sayang, kita ambil duit 50,000 masuk dalam tong sedekah tu tuan-tuan, bahasa yang selalu saya gunakan, hai bye-bye. Dia tidak akan kembali balik kepada kita. Kalau kita masuk 50,000, kita masuk RM50, kita buka bonet kereta, tetap masih ada, yang ada adalah tayar spare je. Bukan makna kita masukkan 50, buka bonet kereta ada RM100,000, tak ada. Kita beri tu hai bye-bye, memang tidak akan balik kepada kita. Orang lainlah semua yang akan mengambil manfaat dia. Tapi kenapa dia buat? Sedekah. Kerana dia membenarkan janji Allah. Aku beri, Allah pasti akan beri syurga. Perbuatan itu dinamakan dengan sedekah. Perbuatan itu sepatutnya namanya a'ta. A'ta itu maksudnya pemberian. Anfaqa maksudnya pemberian juga. Sedekah bukan makna pemberian. Sedekah bermakna benar. Oleh kerana itu orang yang memberi dinamakan sedekah kerana dia membenarkan janji Allah yang akan membalas perbuatan infak dia tadi itu di akhirat nanti dengan memperolehi syurga. Wa saddaqa bil husna, dia membenarkan bahawa amalan dia bersedekah a'ta wa taqa itu akan memperolehi syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ringkaskan, seterusnya yang ke-8 iaitu hubbus salihin wa bughdhu ahlul ma'asi, iaitu orang-orang yang tanda-tanda amalan dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan kasih kepada orang-orang yang berbuat baik. Dia akan kasih kepada orang-orang yang berbuat baik. Dia berbuat baik tapi kebaikan itu dia tak buat, orang lain yang buat. Dia mencintai perbuatan orang yang lain berbuat kebaikan. Manakala yang ke-9, kathratul istighfar, tanda-tanda amalan kita diterima oleh Allah, kita memperbanyakkan istighfar. Kerana apa tuan-tuan? Kalau kita melihat suratul Fathi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Dan apabila dan tatkala datang kepada kamu kemenangan dan juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala, engkau akan dapat melihat manusia akan berduyun-duyun masuk memeluk agama Islam. Baik, bila ramai manusia masuk agama Islam, artinya berjaya dah kita pada posisi dakwah.
Tapi apakah yang perlu kita buat? Fasabbih. Yang walaupun dakwahnya telah berjaya memasukkan ramai orang ke dalam Islam, rupa-rupanya dia tidak berhenti di situ. Dia mesti disambut dengan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ramadan, alhamdulillah kita boleh khatam Quran. Ramadan kita boleh qiyamul lail. Ramadan kita boleh menghidupkan malam-malam yang terakhir. Ramadan kita buat segala jenis kebaikan. Artinya pada sudut apa yang kita buat berjaya ataupun tidak, berjaya dah. Tapi kita tidak boleh bernoktah di situ saja. Mestilah disambung dengan fastaghfir. Mestilah disambung dengan istighfar. Maka menunjukkan bahawa tanda-tanda seseorang itu apabila amalan dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan sentiasa beristighfar kepada Allah. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu para ulama meletakkan yang terakhir, iaitu mudawamatu 'alal a'mali salihah. Tanda-tanda seseorang itu amalan dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ialah dia akan sentiasa berada pada posisi berbuat amal-amal yang soleh. Dia duduk, dia akan buat benda yang baik. Dia berdiri, dia akan berbuat benda yang baik, memandang perkara yang baik, berfikir dalam perkara yang baik, bercakap, bertutur dalam perkara yang baik. Bahkan tidurnya dia berada pada posisi yang baik. 10 perkara ini, kata para ulama, itulah tanda-tanda amalan-amalan kita telah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada ke-10 ini, mudah-mudahan adalah sebahagian besarnya yang telah ada pada diri kita. Mudah-mudahan telah ada pada diri kita. Dan sekiranya telah ada pada diri kita, maka teruskan melengkapkan sebahagian yang masih lagi belum sempurna dalam diri kita. Jadi para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya rasa cukuplah sekadar itu 10 perkara yang saya kongsikan mengenai tanda-tanda amalan-amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.